Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 1 nonton video ini kalau belum subscribe, boleh subscribe and also share with your friends ya. Mudah-mudahan kita boleh kongsi manfaat ya. InsyaAllah itu semua pahala. Okey, betulkan niat belajar lillahi taala. Make sure you have to have this book in front of you. Dan kita dah dalam bab-bab yang terakhir, iaitu bab 9 ya, tentang bumi. So kita kenali bumi dengan lebih mendalam sedikit. Okey. Now kita lihat muka surat 265 ya. Dalam di sini adalah dalam subtopik 9.4 iaitu dapati fenomena geobencana. Okey, bila geo ni anything to do dengan bumi lah, bumi, gravity, geo semua tentang bumi ya. Kemudian bencana-bencana yang berlaku. Okey, setelah kita pelajari proses eksogen dan endogen dan subtopik 9.3 sebelum ni, iaitu apa dia eksogen dan endogen, you have to look back at page 9.3 tak sebelum ni ya. So patutnya dah buat pun praktis formative 9.3. Okey, so kita dapati muka surat 263 menerangkan tentang proses eksogen dan proses endogen ataupun exogen and endogen. Saya selesa sebut exogen and endogen lagi ya. So kita dapati contoh proses exogen yang ada kat situ dan proses endogen kita akan ada dalam muka surat 264. So kalau tak ingat, read back. Bila baca kali kedua, kali ketiga, kali keempat, makin lama makin awak faham dan makin banyak yang akan awak ingat dalam otak fikiran kita ya. Okey, so kesan proses endogen tak ialah kejadian geobencana. Sebab endogen adalah proses yang berpunca daripada dalam bumi sendiri kan. Okey. So dia akan membentuk, mengubah permukaan bumi. Bila mantle magma suatu ada pergerakan dan plate tektonik, kita akan dapati dia memberi kesan kepada geobencana, tentang bencana kat bumi ni ya. So contohnya apa? Gempa bumi kan, earthquake, tanah runtuh, landslide, tsunami, air daripada laut pergi ke darat ya. Kemudian volcanism ialah tentang gunung berapi dan lain-lain. Bolehkah anda mengenal pasti setiap geobencana itu? Nak kenal pasti tengok gambar foto 9.3. Yang kiri volcanism maksudnya gunung berapi yang meletus ya, menghampurkan lava. Lava tu daripada dalam bumi, which is mantle. So kita dapati itu akan menyebabkan bila dia mengalir tu, pokok-pokok ke apa-apa di keliling gunung berapi tu akan mati sebab terbakar. Panas sangat-sangat. Nampak macam api berbara, dia mengalir tapi dia celikat. Apa-apa dia lalu semua dia hancur musnahkan. Tapi apabila dia telah menyejuk, itu akan jadi tanah sangat subur ya. Tu volcanism. Kita lihat ke bawah, tanah runtuh. Kat Malaysia ni selalu tanah runtuh pada hujung-hujung tahun macam Disember semua ni. Ya, sebab apa? Sebab banyak hujan, so air tersimpan dalam bumi. Patutnya dia mengalir, ada jalan Allah buat sampai ke sungai, sampai ke laut. Tapi apabila banyak sangat penebangan hutan, banyak sangat pembersihan tanah-tanah untuk bangunan, untuk buat pertanian, dia terdedah kepada hujan, dia boleh runtuh bila banyak sangat air hujan. Sebab patutnya dia bila masuk dalam tanah, akar-akar tu simpan. Akar tu mengukuhkan lereng-lereng tu. Tapi bila tak ada akar, dia terus menolak tanah-tanah tersebut turun ke bawah. Okey. Kemudian kita lihat pemanasan global, setengah negara sampai tahap merekah ya, tasik dia, tanah dia macam tu. Alhamdulillah kita kat Malaysia tak ya. Kalau macam tu memang tak ada apa boleh tumbuh. Bila tak ada tumbuhan, haiwan pun tak ada. Bila haiwan tak ada, manusia memang masalah lah, tak ada makanan. Ya, tak ada makanan. Itu adalah kemarau yang amat dahsyat ya. Okey, kemudian lubang benam, this is sinkhole. Tiba-tiba je tengah jalan ada lubang. Berlubang sampai ke dalam tanah. Kadang ada motorbike yang lalu, jalan raya tu akan tercampak ke, termasuk ke, menyebabkan kemalangan ya. Itu semua sebab ada pergerakan dalam bumi itself, bahagian mantle.
Okey, kemudian kita dapat dan menyebabkan kerak terjejas, ya. Dan kemudian kita lihat tsunami. I think you know a lot about tsunami. Apabila I've told you before this, tectonic plate dalam dasar laut tu dia bergerak, air pun terturun, kemudian dia melempar balik ke atas, ya, sampai ke bumi, darat, sorry. Gempa bumi, kita akan dapati rupa gempa bumi ni memang dah digoncang, hancurlah rumah-rumah tu. Kita alhamdulillah tidak terdapat dalam lingkaran api Pasifik, dan sebab tak ada gempa bumi sebagaimana teruk di Indon. Tapi bagaimanapun tidak ada apa-apa statik di dunia ni, Allah buat dia bergerak. So Malaysia ni, peta Malaysia yang macam kentang tu, okey, dia makin bergerak ke arah lingkaran api Pasifik. Bermaksud tidak impossible, tak mustahil untuk Malaysia pun ada gempa bumi nanti, ya, boleh masuk lingkaran api Pasifik. Dan makin hampir, setiap tahun dia bergerak banyak, ya. Bukannya bergerak sikit, bergerak banyak, 18 inci lebih kurang panjang ni, dia gerak setiap tahun. Okey. Selepas tsunami 2006, bergerak. Tak ada statik yang Allah buat. Allah pergilirkan kehidupan ni. Senang susah, diuji dan tidak sebagainya. Buat masa ni kau tengok gambar gunung berapi tu, gempa bumi tu, rumah yang hancur tu, itu adalah semula jadi yang memang Allah tentukan akan berlaku. Berbanding dengan sekarang, kalau tengok di Gaza, tengok hancur sehancur-hancurnya perbuatan manusia yang sangat zalim, ya. Okey, kita lihat muka surat 266. Tanah Jerus pula ialah bencana yang biasa berlakunya di kawasan mana? Biasanya paya, ya, tanah Jerus, kawasan dekat paya. So tanah paya dia macam pasir, pijak itu tenggelam. So kena bahaya, ya, kalau tanah Jerus ni. Manakala hujan asid pula ialah bencana yang biasanya berlaku di kawasan perindustrian. So kalau tanah Jerus tu semula jadi, ya, kita dapati memang tanah tu menyebabkan bila orang masuk jerlus, masuk dalam macam gambar tu 9.9 tu, ya. Sangat scary, ya. Sangat menakutkan. Sebab kalau masuk tak boleh, susah nak selamat, kecuali orang bagi kayu yang panjang berpaut. Kalau lagi orang struggle lagi orang tenggelam. Okey, kemudian hujan asid, itu buatan manusia lah tu. Bila banyak sangat perindustrian, tak terkawal, asap-asap dan sebagainya, sulfur dioxide, nitrogen oxide, karbon dioksida banyak pun jadi karbon monoksida. So dia turut campur dengan air hujan, jadi hujan asid. Jadi bangunan yang kalau patut tahan selama 100 tahun contohnya, tinggal 90 tahun. So dia merosakkan bangunan. Dia menyebabkan air sungai jadi asid, menyebabkan kehidupan pemati dan sebagainya. Okey, kita lihat sains dan teknologi untuk menghadapi bencana. So kita dapati disebabkan sains juga adalah mencipta pelbagai benda yang menyebabkan lebih mudah untuk kita, tapi juga merosakkan alam at the same time. Tapi dia juga cuba mengatasi masalah kerosakan tersebut. Menghadapi bencana, kita lihat kemajuan dalam sains dan teknologi membolehkan ciptaan alat yang mampu memberi amaran awal. Dia cuma boleh bagi amaran je. You cannot stop. Tak boleh hentikan. Itu kuasa Allah. Allah kata berlaku, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nak berlaku tsunami, boleh stop tsunami? Tak, daya manusia. Nak berlaku volcano, letusan gunung berapi, boleh stop? Tak boleh. Tapi cuma sains boleh buat tentang amaran-amaran supaya orang lari siap-siap. Okey, contoh tanah runtuh pun juga, dan tsunami semua ni. So kita lihat Raja 9.10, dia buat alat untuk mengesan tanah runtuh, ya. Dia letak alat bernama transducer, kemudian dia ada penggera dia main bunyi siren lah, bising, ya. Panduan gelombang keluli dan kerikil. So apabila tengok bahagian bawah dia, apabila berubahnya bentuk cerun sebab ada gerakan dalam tanah dekat tepi lereng tu, menjana pelepasan akustik daripada batu, ya. So kita dapati benda ni, transducer ni diletakkan di atas cerun bukit untuk kalau nak berlakunya tanah runtuh, dia akan berbunyi. So manusia kena lari siap-siap, cepat-cepat. Okey, tapi kita bukan tahu kat mana nak runtuh. Cuma dia orang mampu letakkan tempat yang dijangkakan akan runtuh. Kadang-kadang dengan izin Allah tempat lainnya runtuh. Tak sangka, ya. Okey, kemudian kita lihat gambar foto 9.4. Ini adalah alat yang diletakkan di laut, ya. Untuk apa? Untuk mengesan tsunami. Okey, diletakkan di pesisiran pantai untuk memberikan amaran awal berlakunya tsunami melalui satelit. Dia akan dapat image pada satelit, dia akan beri amaran.
Ya, sebab tsunami Aceh 2004 tu kita dapati di Pulau Pinang ada juga sikit, tapi tak seteruk Aceh dan juga di Krabi dan sebagainya, dan Phuket semua tu. Di Kuala Muda semua terjejas juga ya. Okey, dia suruh fikirkan tentang ciptaan lain yang digunakan untuk meramal atau memberikan amaran awal akan berlaku geobencana. Yang tu you kena Google nak cari. Okey, in page 267, kesan geobencana. So kita lihat geobencana, contohnya tsunami dan gempa bumi boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Ramai yang mati ya. Penyakit, sebab bila dah runtuh, dah tak ada kawal, penyakit semakin berjangkit. Ya, kebuluran, sebab ada yang tak sempat, tak dapat makanan atau tak sampai bantuan, serta kerosakan harta benda tu definitely lah kan. Bila berlaku tsunami, gempa bumi memang rosak habis semua ya. So kita patutnya sebagai manusia kita harus bersimpati, ada perasaan simpati. Jangan fikir tu negara dia biarlah, kita tak kena. Satu masa mungkin kita kena. So sifat simpati adalah sifat yang dianjurkan oleh Islam, dan kita membantu. Kita bantu dia sedekah contohnya. Kalau tak bagi pun kita sedekah. Itu dikira pembantuan yang Allah nilai ya. Untuk kita punya kehidupan akhirat. Dan juga kalau berkemampuan, macam persatuan Mercy apa semua, doktor-doktor pergi ya untuk membantu ya. Bukan pergi untuk tengok aja tau. Pergi untuk membantu ya. Macam lihat petikan Utusan Melayu, Akhbar Utusan Melayu 27 Disember 2004, tahun berlaku tsunami Aceh yang teruk tu. Okey, itu adalah 26 berlakunya Christmas 25. Biasa 26 biasa berlakunya bencana besar ya. Dan itu 2004 kita dapati 43 rakyat Malaysia mati sebab ombak besar. Mungkin dia bukan nelayan, tak apa-apa saya tak pasti. Dia orang tak expect pun nak berlaku, sebab tiba-tiba je ya. So dapati adalah paling dahsyat sebab sampai ke Sri Lanka, sampai ke India ya, ke pantai-pantai dalam tempoh 40 tahun ya. So banyak rumah dan harta benda dimusnahkan akibat tsunami. Kalau kita lihat gempa bumi, dulu kita tak masuk lingkaran api Pasifik yang ada banyak gempa bumi dan juga tsunami. Sekarang ni kita hampir tengok Gunung Kinabalu pun ada gempa bumi dah. Dulu tak ada ya. So kita dapati kejadian itu 19 orang terkorban. Dia goncang. Kadang-kadang dia runtuh, so menyebabkan tertimbun oleh bangunan ke, oleh tanah ke dan sebagainya. Banjir lumpur ni banyak berlaku kat Malaysia, agak kerap ya. So ini tahun 2016, kaedah pemasangan struktur pelindung hujan rumah plastik yang tidak sesuai oleh pekebun menyebabkan faktor merangsang kejadian banjir lumpur. So that means kan untuk pertanian dia plastik kan, bawah tu tak pertanian untuk selamatkan dari hujan, tapi kaedah tu salah dipasang. So dia suruh layari laman web ya, tengok tsunami, gempa bumi dan Highland Towers ni lama sangat dah, tahun 80-an ke 90-an ya. That means tak sampai tahun 2000. Yang tu banyak mati. Bangunan tu bukannya jatuh sengit, dia jatuh ke dalam. Bayangkan ya. Banyak orang yang tinggal di situ mati ya, mati tertimbun. Okey, kita lihat muka surat 268 tentang usia bumi. Okey, ini kajian manusia daripada penggalian 9.5 ya, usia bumi. Okey, kita tengok usia bumi dikatakan 4.5 bilion tahun. Awak tak boleh bayangkan bilion tu banyak mana kan? Awak tahu ringgit, puluh ringgit, ratus ringgit faham lagi. Ribu pun dah mula tak macam boleh lah agak-agak sebab umur baru 13 tahun yang tak banyak terekspos. Kemudian ribu, ratus ribu, juta. Juta mungkin masih boleh fikir, tapi bila sampai bilion, trilion tak boleh bayang banyak mana. Bagi awak lah. Okey. Tapi tak payah bukan awak je, kadang-kadang orang bayi-bayi saya pun kalau tak ambil hirau, tak tahu sangat tentang matematik, dia tak boleh bayangkan banyak mana 4.5 bilion. Lama sangat kan. Okey, so daripada kajian sains, kononnya, saya buat konon sebab itu kajian pasti, Al-Quran memang pastilah. Ni kajian manusia 45 tahun
Daripada apa? Daripada meteorit. Meteorit beliau belajar lebih tinggi ataupun mungkin sekolah rendah dan belajar adalah meteor-meteor di angkasa lepas jatuh. Dia kemudian terbentuk bumi ni dan telah melalui pelbagai peringkat masa yang menyebabkan lama-lama berubah. Itu just now tidak ada statik. Allah akan tukar ya. Bila dah berubah dan corak muka bumi pun makin berubah. Pada ahli geologi, orang yang gali-gali tengok tinggalan zaman dulu, menetapkan tempoh masa yang panjang itu sebagai era. Setiap masa lama, bukan bilion ni. Era, setiap tu ada era tertentu. Setiap era pula dibagikan kepada beberapa tempoh masa. Faham ke tak? Lihat Rajah 9.11, cuba faham. Okey, so kita tengok catatan. Dia kata MY ialah merujuk kepada jutaan tahun. Nak mula pada mana? Nak tengok. Tengok, nampak tak tempoh situ? Bila nampak tulis tempoh situ, kita akan dapati, where did I put my pen? Nampak ke? Tengok je kat tempoh tu. Atas tempoh tu tulis apa? 4,500 MY. 4,500 MY. That means jutaan tahun. Jutaan tahun, that means billion. Billion. Bukan 1 juta pun dah banyak. Ini jutaan tahun lagi. So atas pada tempoh tu. Okey, spiral up, dia naik atas. Okey, atas pada 4,500 MY, kita tengok 4,000 MY. Makin kurang kan? Ini masanya makin mendekat kepada kita lah. So 4,000 MY, naik atas lagi kita dapati 3,000 MY. Nampak tu? Dah bawah-bawah tak boleh fikir. Okey, sampai 2,000 MY. Nampak tak? 2,000 MY, dia tak kurang lagi tu. Lama sangat-sangat tu. Kemudian dia pusing 2,000 MY ke, nampak tulis Ordovisi tu. Kemudian sampai ke 1,000 MY. Okey, 1,000 MY kononnya before that tak terkaji ataupun tak ada haiwan, hidupan, pertumbuhan, Allahualam. Okey, daripada 1,000 MY nampak tengah-tengah tu, kepada Prakambia makin kurang jadi 552 MY. Konon ada lebih binatang tunduk tu, macam rupa ikan ke apa, tak kecil ke ulat ke apa tak tahu. Kemudian daripada 552 MY tu ke kiri kita dapati adalah Cambria. Tu benda ada hidupan rendah. Daripada tadi dah macam ulat, kemudian ni macam beetle tu, macam kumbang. Kemudian Ordovisi, dah ada 2 lagi binatang yang tercipta pada Allah boleh cipta bila je ni kajian dia. Okey, kemudian Ciliar, dah ada macam sotong sikit tu. Okey, tapi tak ada tentacles, tak ada sesungut dia. Kemudian kita dapati Ciliar tu adalah Devon dah macam ada ikan besar. Okey, so dapati zaman ini dinamakan Paleozoic. Tengok dia punya tarikh 350 kot, mata saya tak nampak, kecil sangat. 359 MY ke. Kemudian baru masuk tadi Devon ya, sekarang masuk Carbon. So Ciliar, Devon dengan Carbon ni di bawah Paleozoic. So kita dapati kat Carbon tu dah ada makin banyak ya, tumbuhan dah makin banyak, dah ada ikan dalam laut tu kan. Ada dragonfly tu nampak. Ikan dan dragonfly. Kemudian 290 MY tukar pada perm ke kanan ya. Tadi pada Carbon ke kanan perm. Dah makin banyak dah haiwan. Dah ada dah ada dinosaur tu. Nampak dinosaur tu. Dinosaur konon je lah semua ni. Okey, kemudian sampai 251 MY ke 91 saya dah nampak. Okey, itu that means keempat-empat Ciliar, Devon, Carbon dan Perm bawah apa? Bawah Paleozoic. Okey, baru dah tukar zaman lain pula. Selepas zaman Paleozoic, zaman Mesozoic dimulakan dengan Trias. Trias, nampak tu Trias, Trias. Pun dah ada dinosaur. Pada zaman Jura, tu Jurassic Park tu. Dinosaur makin canggih dah.
Okey, kemudian Jura, kemudian 145 MY, makin kurang lah ni kan. Sampai masa kita dia jadi patutnya dah hampir kosong. Okey, kita ada 140 MY, kata ada Kapur. Tadi Trias, Jura, Kapur. Still dinosaur banyak ni, Kapur ni. So kita dapati di bawah Mesozoik ada Trias, ada Jura, ada Kapur. Now tukar Cenozoik, era Cenozoik pula. Era Cenozoik kita ada dua, Tertiary dengan Quaternary. Okey, Tertiary start 65 MY. Kita ada pula macam-macam nama, tak payah hafal lah. Tapi still dia dah berubah keadaan daripada dinosaur tu. Kita dapati Paleocene, Anson, Oligocene, Miocene, Pliocene, Pleistocene, and last adalah Holocene. So nampak dia punya perubahan, mutation, perubahan. Binatang-binatang dah makin banyak dan kemudian dah makin macam zaman kita. Zaman kita tentulah di hujung, di bahagian Quaternary, di bahagian Holocene. Bahagian Holocene ya, kita dalam era mana? Cenozoik. Okey, so tentulah yang akhir itu sekali ya adalah cabaran minda, apakah era sedang kita diami atau lari sekarang, masuk dalam era apa? Cenozoik. Faham tak? Sebab bahagian kita dah bahagian hujung ni dah ada banyak binatang macam yang kau kenali tu. Kita lihat muka surat 269. Fosil pula, kita kena tahu apa dia fosil. Fosil adalah bahan bumi yang terbenam. Dan tertimbus seperti apa? It can be tumbuhan, it can be haiwan, it can be serangga. Dia tertimbus kadang dalam celah-celah batu. Kita belajar dah batu igneous, batu endapan, batu metamorfik kan. Yang mana yang boleh menyebabkan tertimbus kat situ dan mengeras dalam menjadi batu. Okey, jadi dalam jangka masa yang lama. So dia bagi contoh fosil di sini, di belah kiri itu adalah ikan. Terperangkap antara batu dan lama dia macam terawet dalam tu, take a long time untuk mereput, tapi dia punya bentuk tu tetap ada kat celah batu tu, antara batu. Ataupun kanan macam siput tu kan. Itu contoh fosil lah. Tu masa silam tahukah anda bahawa fosil berasal daripada perkataan apa? Latin. Asal-asal dia fossilis, masuk fossilis dalam Latin ialah diperoleh daripada penggalian. Tak gali tak jumpa. Okey, kita lihat kepentingan fosil kepada perkembangan sains kita. Kenapa penting tengok perubahan? Rekod fosil memberikan maklumat tentang cara spesies haiwan zaman dulu ya, dan tumbuhan di bumi berubah merentas berbilion tahun. Macam gambar Rajah 9.11 tadi. Daripada tak ada haiwan, dia bergerak sampai zaman, daripada zaman Paleozoik kepada zaman Mesozoik tadi, dia makin berubah ya, sampai zaman kita di Cenozoik. So dia adalah macam mana dia semua ni fosil ni untuk memberi gambaran tentang spesies haiwan dan tumbuhan di bumi, merentas masa yang berapa lama? Berbilion tahun. Okey, lama-lama jadi macam kita sekarang ni semua ya. So rekod fosil juga memberikan maklumat tentang spesies yang telah hilang dari bumi. Contohnya apa? Tak ada dinosaur, tak ada. Kalau kita lihat Rajah 9.13, kita start dengan jutaan tahun tengah-tengah, lebih kurang 4,500 kan bilion. So dia letak situ 5,000 juta tahun. Kemudian jadi asal usul bumi, dia tak sama dengan sekarang. Asal usul hidupan dalam 4,000 tahun dia start ada sikit. Antara 4,000 3,000 diciptakan bakteria. Allah ciptakan bakteria. Memang dah ada sebelum tu ke tak tahulah. Ini cuba kajian manusia. Kemudian daripada bakteria pusing ke bawah ke arah protozoa. Lepas bakteria paling kecil kan, bakteria, virus tak dikaji sini. Kemudian protozoa dia besar sikit. Lepas protozoa dah start ada rumpai laut 1,000 tahun. Protozoa 2,000 tahun, 1,000 tahun dulu ada rumpai laut. Okey, ni 1,000 juta tahun ya, sebab bilion. Kemudian 500 juta tahun dah ada obor-obor
dalam laut dan dah ada ikan. Kononnya ikan dicipta kemudian benda yang lain, tapi kalau Allah buat serentak pun boleh je sebenarnya. Ini kajian manusia. Okey, so kemudian lepas 500 tahun barulah start dah ada serangga, dinosaur, tumbuhan berbunga. Kemudian tengok manusia pada tahun selepas 500 tahun, juta tahun dulu baru start ada manusia. Kononnya Allahualam. Terima pakai je buat masa ni. Okey, 269270. Kita lihat 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan, dan kita dah hampir habis ya. Hampir habis. So that means kita boleh nak habiskan ini, mesti saya tak sempat. Kita habiskan dalam next class tentang sumber bumi dan geologi gunaan itu kemudian. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Please subscribe kalau belum and share with your friends. Okay, kemudian pesanan saya jaga waktu jaga solat 5 kali sehari, kerana yang mula dihisap nanti adalah solat kita. Okay, kemudian kita taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada raja ibu bapa selagi mereka tak suruh buat perkara maksiat. Hormati guru-guru, hormati lebih tua, sayang lebih muda. InsyaAllah itu menyebabkan cantik akhlak kita di sisi manusia, terutamanya kita nak di sisi Allah ya, supaya nanti kita selamat kehidupan kita di sana, di akhirat yang selama-lamanya. Kat sini sementara je, ladang amal aja. Okay, don't forget to doa, don't forget to boycott. Don't sedaya mampu yang boleh boycott, dan juga don't forget to infak sedekah untuk kita punya saudara seakidah di sana yang dibantai oleh orang kafir laknatullah sungguhlah. Kalau tengok imej-imej kat video-video tak sanggup, dah kering dah air mata. Dulu memang sentiasa menitiskan air mata tengok kesengsaraan mereka, tapi sekarang dah hampir kering, tapi hati tetap bersedih dan meminta pada Allah ya. So doa kita tu menjadi pahala yang tiba ke akhirat besok. Macam mana boleh banyak pahala? Macam mana sangat berat timbangan kita padahal tak banyak sangat amal. Rupanya sebab doa-doa kita tu Allah jadikan pahala. Okey, usaha-usaha kita tu. So that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam.